Pastikan anda hanya berkongsi maklumat yang sahih di media sosial. Sebelum menyebarkan apa-apa berita atau informasi yang anda terima, lakukan semakan terlebih dahulu. Dan bagaimanakah kaedah terbaik untuk anda mendapatkan berita-berita sahih? Dapatkan maklumat sahih hanya di portal rasmi saja atau anda juga boleh salurkan berita yang anda tidak pasti akan kesahihannya ke portal sebenarnya.my. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Rabu 26 Julai 2023 bersama saya Azizana Alam. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Terkesan satu berita palsu berkaitan cabutan bertuah yang kononnya dianjurkan pihak Tenaga Nasional Berhad. Dan berita palsu tersebut yang menyebut kononnya nombor akaun pembayar telah dipilih sebagai pemenang bagi wang tunai berjumlah RM195,000 kerana telah membayar bil elektrik secara berterusan. Dan pembayar kemudian diminta untuk menghubungi pegawai terlibat dan diminta untuk mengisi butiran peribadi untuk tujuan pemberian wang tersebut. TNB bagaimanapun menegaskan tidak menganjurkan apa-apa cabutan bertuah dan menawarkan wang ringgit sebagai hadiah. Dan pihak TNB turut memberi peringatan untuk tidak berkongsi info palsu di media sosial serta maklumat peribadi kepada pihak yang tidak dikenali. Polis sedang mengesan seorang lelaki yang dipercayai mengetuk pintu sebuah kereta menggunakan topi keledar dalam satu insiden di Jalan Pokok Asam Tambahan di Taiping, Perak. Video insiden berdurasi 42 saat itu tular di media sosial baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Taiping, Asisten Komisioner Razlan Abdul Hamid berkata pihaknya telah menerima laporan daripada seorang lelaki tempatan berhubung kejadian itu. Dan jelas beliau melalui satu kejadian dipercayai berpunca daripada kesalahan lalu lintas yang mana penunggang motosikal tersebut secara tiba-tiba mengetuk kereta mangsa dengan menggunakan topi keledar sambil memarahi mangsa sehingga menyebabkan kerosakan pada bahagian pintu kereta. Razlan berkata kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Kesiksaan dan usaha mengesan suspek sedang giat dijalankan bagi membantu siasatan. Dan ini pula berita tular berkaitan harga sardin dalam kemasan tin dan perkongsian yang dibuat oleh setengah pihak yang menggambarkan kenaikan mendadak harga sardin tin adalah tidak tepat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menegaskan harga yang tular dipercayai harga yang dijual di kedai serbaneka 24 jam dan tidak menggambarkan harga pasaran yang lebih rendah. Dan untuk makluman anda, harga pasaran pada masa ini adalah antara RM8.80 hingga RM11.30 dan selain itu orang ramai juga digesa untuk menjalankan tanggungjawab dengan membuat perbandingan harga serta membeli barangan dari kedai yang menjual pada harga yang lebih berpatutan. Orang ramai juga boleh merujuk laman web pricecatcher.kpdn.gov.my untuk membuat perbandingan harga dengan lebih mudah. Baik, perkembangan dunia masa kini seolah-olah memberi peluang dan jalan yang baru kepada penipu ataupun skema untuk menjalankan modus operandi mereka melalui pelbagai medium dan penipuan yang berlaku pula tidak mengira tempat, masa, mangsa dan pelakunya. Oleh itu adalah amat penting untuk anda selidik terlebih dahulu pelaburan ditawarkan sebelum melakukan apa-apa jenis pelaburan dan antara perkara asas perlu dicakna sebelum melabur adalah risiko terselindung di sebalik pulangan dijanjikan yang boleh diselidik menerusi pelbagai saluran maklumat seperti internet dan talian telefon dan pastikan anda hanya melabur di syarikat-syarikat tersenarai yang sah.
Baik, pengguna-pengguna telefon pintar Android dinasihatkan agar tidak memuat turun fail APK yang tidak sah. Fail APK yang tidak sah merujuk kepada aplikasi yang dimuat turun melalui sumber yang tidak dikenal pasti atau tidak sah seperti aplikasi yang dimuat turun dari platform Google Play atau Apple Store. Dan aplikasi dari sumber tidak sah dikuatiri mengandungi perisian hasad di dalamnya yang boleh menyebabkan kehilangan data atau maklumat penting di telefon bimbit dicuri penggodam. Dan orang ramai turut dinasihatkan untuk tidak mendedahkan butiran perbankan pada laman web mencurigakan dan menghubungi CCID Pusat Respons Skam Kebangsaan untuk pertanyaan lanjut. Dan Pusat Respons Skam Kebangsaan tidak akan sesekali menghubungi anda melalui panggilan telefon serta tidak akan meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor one time password OTP, kata laluan dan nombor akaun anda. Dan sekiranya anda mendapat panggilan seperti ini, matikan panggilan dengan kadar segera. Selain itu, NSRC juga tidak mempunyai sebarang aplikasi atau laman web untuk mana-mana pihak memasukkan maklumat peribadi bagi tujuan siasatan. Anda juga boleh menghubungi NSRC melalui talian 997 jika menjadi mangsa penipuan dalam talian. Dan seterusnya, awas skamer menyalahgunakan nama dan logo Bank Negara Malaysia BNM untuk meminta anda menyertai skim pelaburan dan memuat turun aplikasi mudah alih palsu yang mencurigakan. Ambil maklum bahawa BNM tidak terlibat dalam mempromosikan apa-apa skim pelaburan serta tidak mempunyai sebarang aplikasi mudah alih. Dan sebagai langkah keselamatan, pastikan anda menyelidik dahulu setiap tawaran yang diterima serta mana-mana aplikasi yang dimuat turun adalah sah sebelum melakukan sebarang transaksi. Dan untuk sebarang keraguan dan semakan lanjut, anda boleh menghubungi BNM Link di bnm.my/link. Dan juga berwaspada sekiranya anda tertipu dengan aplikasi yang tidak sah, malware atau malicious software melalui penyebaran aplikasi palsu merupakan taktik baharu skamer bagi tujuan mencuri maklumat perbankan dan wang di dalam akaun bank mangsa. Dan sekiranya anda telah memuat turun aplikasi yang mencurigakan, lakukan langkah-langkah ini dengan segera, iaitu memadam aplikasi yang disyaki merupakan aplikasi malware, menukar kata laluan akaun bank anda dan juga laporkan sebarang transaksi meragukan kepada bank anda dan pihak polis bagi membantu siasatan. Sekali lagi diingatkan agar anda hanya memuat turun aplikasi dari sumber yang sah seperti Google Play ataupun App Store. Dan kami dipastikan sahih berat seketika. Kita kembali lagi selepas ini dengan segmen Semasa. Kita menghargai usaha kerajaan dalam menggerakkan agenda Malaysia Madani bagi membentuk masyarakat yang menghayati nilai-nilai ihsan, mendukung prinsip keadilan dan mengamalkan semangat toleransi. Beta turut menghargai pelaksanaan Pelan Transformasi Hal Ehwal Agama menuju Malaysia Madani sebagai langkah proaktif untuk menjayakan agenda pembangunan dan pembaharuan ummah. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua.
Dan kini kembali dalam Pastikan Sahih, kita teruskan dengan segmen Semasa. Baik, bagi segmen semasa, kita mulakan dengan setiap kandungan yang dimuat naik di media sosial perlu dipastikan sahih dan tepat sebelum dikongsikan untuk tatapan umum. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin bertitah setiap pengguna media sosial perlu bertanggungjawab dan beradab supaya apa jua yang dimuat naik ke platform itu tidak menyinggung atau memberi kesan negatif kepada masyarakat. Masyarakat berperadaban mestilah masyarakat yang mempunyai budaya hidup yang tinggi, pandai menghormati orang lain, tutur katanya berseni dan tentunya orang itu akan dihormati dalam masyarakat. Di zaman kecanggihan media sosial kini, akses kepada maklumat dan berita menjadi semakin mudah. Setiap orang boleh membuat posting, memuat naik video dan memberikan komen masing-masing tanpa halangan. Kandungan yang dimuat naik oleh pemilik akaun media sosial kini ada yang membawa manfaat serta banyak kebaikan, di samping ada juga yang tidak elok dan membawa kepada kesan negatif. Baik, rakyat Malaysia perlu mempunyai sekurang-kurangnya 240,000 simpanan KWSP untuk bersara dengan bermaruah. Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Mazlan berkata, jumlah itu membolehkan mereka yang pencen bertahan selama 20 tahun dengan pendadanan RM1,000 sebulan. Patutnya apabila kita bersara, kita ada 240,000 minima simpanan KWSP. 240,000 minima simpanan KWSP untuk bersara dengan kiraan RM1,000 sebulan. RM1,000 sebulan. Dan itu adalah selama berapa belas tahun tu? 20 tahun. Kita pencen 55 campur 20 jadi 75 tahun. 75 tahun ini antara jangka hayat rakyat negara kita. Dan polis sedang mengesan seorang lelaki warga asing disyaki menghendap seorang pekerja kedai serbaneka di Taman Seri Serdang. Ketua Polis Daerah Serdang ACP AA An Balagan berkata, suspek dilaporkan sering memerhati dan mengganggu wanita itu di tempat kerja termasuk pada 22 Julai lalu kira-kira pukul 11 pagi. Menurutnya, kejadian hendap itu dipercayai telah bermula sejak awal tahun ini dan menyebabkan emosi pengadu terganggu serta bimbang akan keselamatan dirinya. Difahamkan suspek bekerja sebagai pencuci kereta berhampiran tempat pengadu bekerja. Suspek telah berpindah tempat kerja baru pada April lalu namun suspek masih datang mengganggu. Kes disiasat mengikut Seksyen 507A Kanun Keseksaan atas kesalahan menghendap. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Dan dadah dianggarkan bernilai RM7.94 juta dirampas hasil daripada 7 serbuan dilancarkan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman. Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Selangor dan Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah BSJND Subang Jaya, dan serbuan itu dilakukan pada 17 hingga 21 Julai lalu melibatkan 7 kawasan antara Seri Kembangan, Putra Heights, Kota Damansara, Subang Jaya, Jinjang dan Rawang. Dan Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan memaklumkan pihak polis telah menahan suspek yang terdiri daripada 11 lelaki dan 5 wanita dipercayai terlibat dengan aktiviti pengedaran dadah. Dan tambahnya hasil serbuan, polis menemui pelbagai jenis dadah dan antaranya heroin, metamfetamin, ganja, pil eramin 5 dan juga ketamin.
Baik, industri komunikasi dan multimedia menyumbang sebanyak 140.38 bilion ringgit daripada keseluruhan 1.738 trilion permodalan pasaran bursa Malaysia tahun lalu. Menteri Komunikasi dan Digital KKD Fahmi Fazil berkata jumlah itu menunjukkan kepentingan industri berkenaan kepada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi digital negara. The presence of the CNM industry within the Bursa Malaysia signifies its importance as a driving force behind technological and advancement and digital transformation. Through the facilitation of efficient communication, channel and multimedia platform, this industry serves as a catalyst for various sectors to harness the power of connectivity and innovation. Baik, aktiviti sukarelawan di Johor terus diperkasa menerusi pelancaran skuad muda dianggotai 50,400 ahli baru yang merupakan pelajar-pelajar dari 56 buah sekolah negeri itu. Dan pelancaran skuad muda tersebut selaras dengan matlamat Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang inginkan lebih ramai golongan muda dan belia menjadi sukarelawan. Kita tahu mengambil risiko bila bawa anak pelajar-pelajar keluar, saya tidaklah mahu disalahkan daripada ibu bapa, sebab itulah ada satu kelulusan juga daripada Jabatan Pendidikan melalui pihak-pihak yang tertentulah agar semuanya dapat diselaraskan dengan baik dan jayanya. Dan Kerajaan Negeri Melaka terus melakukan pemantauan berterusan bagi membendung kumpulan ajaran sesat Sea-Hawk yang semakin tersebar di negeri itu. Dan menurut Esko Hal Ehwal Agama Negeri Datuk Rahmat Mariman, perkara itu termasuk melakukan kerjasama bersama Polis Antarabangsa Interpol dan melakukan tangkapan kepada pengikut ajaran itu sejak 2 bulan lalu. Jadi saya percaya dan saya ingat insya-Allah dengan adanya dua orang pegawai di situ, jadi memudahkan untuk pihak SKMM untuk membuat rujukan dan membuat keputusan yang segera, sebab harapan kita bila mana ada video-video macam ni dimuat naik, yang melibatkan ajaran sesat, jadi dengan adanya pakar rujuk di situ tu, jadi dia orang ni akan bertindak segera sama dia nak menurunkan ke, nak membatalkan ke ataupun nak delete ke tindakan tersebut dapat dibuat dengan segera sebelum dia tular. Dan seterusnya, Kerajaan Johor tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak berkenaan isu provokasi semasa acara sukan berlangsung di negeri itu. Dan masalah tersebut boleh mencetuskan pergaduhan sehingga mengancam keselamatan penonton termasuk kanak-kanak yang turut menyaksikan aksi tidak bermoral itu. Kalau tak puas hati, kita ada gelanggang. Gelanggang tinju ada, gelanggang bola sepak, nak main bola sepak kita buat bola sepak. Nak jadi boy of street, kita jadi boy of street. The best boy of street in Malaysia, Johor. So kalau rasa nak jadi, macam saya cakap, jadi silat, ada gelanggang dia. Masing-masing tunjukkanlah kehebatan untuk wakil negeri maupun negara. Jangan tunjuk hanya di depan penonton di halayak aman. Baik, hasil tangkapan khususnya ikan bagi lebih 40 nelayan pantai di sekitar Kuala Sungai Baru Perlis berkurangan sejak kebelakangan ini berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu dan peralihan musim tangkapan. Dari segi pendapatan nelayan ni sekala bagi saya lah, alhamdulillah lah. Mereka pun hasil boleh kata lumayan jugalah. Tapi dari segi kita pula lah, risiko kita tanggung lah. Sebab sekarang ekonomi pun dah teruk, kuasa membeli berkurangan. Ikan alhamdulillah, macam udang, ketam, memang
kurang lah pelanggan kurang belilah sebab harga pun itu pun dah turun hingga RM10 ke RM12 sekilo dah. Alhamdulillah boleh lah. Lepas beda belanja tu alhamdulillah lepas. Kalau minyak dalam RM30 betul lah. Dapatan boleh lah sikit-sikit abang makan hari-hari cukup belanja lah dalam keluarga saya tu. Ya, saya nak lebih sangat tak ada lah tapi ada. Inisiatif untuk mengurangkan kesesakan di hospital kerajaan yang diterajui pasukan petugas khas reformasi sektor awam STAR akan menjadi pemangkin peningkatan produktiviti dan daya saing negara sekaligus mengukuhkan Malaysia sebagai destinasi pelaburan pilihan. Prestasi itu dipacu oleh peningkatan beberapa subfaktor termasuk kesihatan dan persekitaran dengan Malaysia pada kedudukan ke-42 pada 2023 berbanding ke-44 pada 2022. Di bawah subsektor kesihatan dan persekitaran, prestasi Malaysia dalam indikator infrastruktur kesihatan meningkat ke kedudukan 23 pada 2023 berbanding ke-28 tahun sebelumnya. Oleh itu, inisiatif STAR merupakan intervensi yang tepat pada masanya bagi meneruskan momentum peningkatan kualiti infrastruktur kesihatan negara. Inisiatif STAR ini juga dijangka mempercepat pelaksanaan kerjasama awam swasta dalam sektor penjagaan kesihatan negara. Antara tindakan penyelesaian yang dipersetujui dan sedang dilaksanakan berkenaan kerjasama awam swasta di bawah inisiatif STAR ini ialah penubuhan pasukan kerjasama ekosistem penjagaan kesihatan di peringkat daerah. Giat Mara berjaya melahirkan 50 usahawan bertaraf jutawan dalam pelbagai bidang berkaitan kemahiran. Dan bagi tahun 2020 sehingga penghujung 2022, seramai 4,293 lepasan Giat Mara seluruh negara menceburi bidang keusahawanan. Bagi tempoh 2020 hingga penghujung tahun lalu, seramai 4,293 lepasan Giat Mara menjadi usahawan selepas tamat latihan. Jaringan alumni kemahiran rakan anda berjaya atau akrab diwujudkan yang bertindak sebagai mentor kepada usahawan baharu. Di setiap sesi kita anggarkan lebih kurang 20 usahawan yang akan menyertai akrab. Jadi bermakna 20 daripada setiap sesi dalam satu pusat Giat Mara itu kita akan nyangkakan ada peningkatan di mana Giat Mara ada 231 pusat. Dekat situ kita boleh kira lebih kurang dalam 800 lebih jugalah kalau kita ambil. Sehingga kini terdapat lebih 400 usahawan Giat Mara seluruh Perlis yang bergiat aktif dalam pelbagai bidang dengan 4 daripadanya kini bertaraf jutawan. Kita sasarkan peningkatan dari tahun ke tahun sebab setahun kita sasarkan 15% daripada pelatih kita untuk menceburi keusahawanan. Kita sasarkan 15% sebab kesukaran mengunjukkan pelatih yang baru tamat latihan untuk jadi usahawan. Dan kita tahu usahawan ini dia perlu sekurang-kurangnya pengalaman 3 tahun ke atas. Selain berniaga, lebih 85% lepasan kemahiran teknikal dan vokasional berjaya mendapat pekerjaan. Baik, dengan itu pastikan sahih. Berat seketika, kita kembali lagi selepas ini. Kita menghargai usaha kerajaan dalam menggerakkan agenda Malaysia Madani bagi membentuk masyarakat yang menghayati nilai-nilai ihsan, mendukung prinsip keadilan dan mengamalkan semangat toleransi. Beta turut menghargai pelaksanaan pelan transformasi hal ehwal agama menuju Malaysia Madani sebagai langkah proaktif untuk menjayakan agenda pembangunan dan pembaharuan ummah. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua.
Baik, jangan lupa untuk saksikan naratif khas PRU15 menagih mandat rakyat bersama dengan 4 panel ataupun tetamu jemputan iaitu Dr. G. Manimaran dan juga Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, juga bersama Profesor Dr. Azizuddin Muhammad Sani dan Encik Khairul Arifin Munir. Jangan lupa untuk saksikan pada 29 Julai ini iaitu pada hari Sabtu jam 9 malam. Dan seterusnya program Bismillah dengan kupasan ataupun apa yang akan dibawakan antaranya Surah Yusuf ayat 83 hingga 89 bersama dengan Ustaz Muhammad Rahim dan juga Ishar Nazri dan juga Ustazah Nur Farhan. Dan jangan lupa untuk saksikan juga pada 25 Julai ini pada jam 6 petang. Baik, ini adalah memperingati negarawan Tun Dr. Ismail Al-Haj iaitu Tonggak Perpaduan Negara pada 2 Ogos 2023 pada jam 9 pagi hingga 4.30 petang di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Dan pelbagai aktiviti menarik akan diadakan iaitu program patriotik, mini galeri Tun Dr. Ismail dan Rio iaitu program Rio. Jangan lupa untuk hadir beramai-ramai untuk memberikan sokongan. Baik, jualan rahmah diskaun sehingga 30% di kawasan Parlimen Lembah Pantai akan diadakan pada 3 tarikh ini iaitu pada 16 Julai 2023 iaitu pada hari Ahad jam 10 pagi di IWK Eco Park at Pantai Dalam, juga di tapak parking Pasar Pagi Taman Seri Sentosa hari Selasa jam 4 petang dan 29 Julai hari Sabtu 10 pagi diadakan di Dataran Angkasa Taman Bukit Angkasa. Berbagai barangan yang akan anda dapat di sana dengan harga yang lebih murah, terutamanya barangan basah untuk anda. Jangan lupa untuk hadir. Baik, adakah anda bersedia untuk menjadi penyelia Bank Negara Malaysia? Apa yang anda perlu lakukan adalah mengikuti program baru iaitu Kijang Graduate Program. Jangan lupa untuk layari bnm.gov.my Palang Careers Palang KGP untuk maklumat lanjut. Baik, saudara, dalam kegairahan kita untuk menikmati kemajuan ekonomi, teknologi dan juga internet, anda juga harus perhatikan beberapa perkara penting, antaranya remaja dan juga ketagihan internet. Dan jangan lupa untuk memantau anak-anak anda dan juga luangkan masa berkualiti bersama keluarga. Dan Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi esok pada jam 2.30 petang. Assalamualaikum, jumpa lagi.